April hingga 8 Jun di mana ianya diadakan selama 3 bulan. Jadi pertandingan ini namanya National Science Challenge. Jadi ia telah pun dilaksanakan oleh Akademi Sains Malaysia sejak tahun 1999 lagi. Jadi untuk bercakap mengenai perkara ini kita ada 3 tetamu. Pertama kita ada Profesor Dr. Nur Saadah Abdul Rahman iaitu Fellow Akademik Sains pengerusi pertandingan National Science Challenge. Kedua kita ada Puan Ashimah Hamdan iaitu guru mentor pasukan juara National Science Challenge 2021 iaitu Kolej Yayasan Saad, dan kita ada pelajarnya sendiri Athena iaitu pasukan juara NSC 2021 daripada Kolej Yayasan Saad. Jauh datang daripada Melaka hari ini. Baiklah, mungkin Prof kita boleh mulakan sedikit latar belakang mengenai Akademi Sains Malaysia dan juga NSC ini. Okey, terima kasih. NSC ini bermula dengan pertandingan Sains Malaysia atau kuis pertandingan sains dalam tahun 1983 dan dia berkembanglah menjadi National Science Challenge yang merupakan sekarang ni salah satu daripada pertandingan sains yang terunggul di Malaysia. Dia merupakan satu matlamat yang sejajar dengan aspirasi Akademi Sains Malaysia ataupun ASM dan MOSTI, iaitu untuk meningkatkan minat pelajar terhadap sains ataupun bidang-bidang STEM dan menerokai bidang ini untuk kita membangunkan sosioekonomi negara kan untuk masa yang akan datang ni. Pertandingan ini dilakukan bersama dengan Minggu Sains Nasional atau Minggu Sains Negara yang dianjurkan oleh MOSTI. Penyertaannya terbuka kepada pelajar daripada tingkatan 1, 13 tahun sehingga 15 tahun, kepada pelajar-pelajar dari sekolah sama ada sekolah menengah awam, sekolah swasta, sekolah antarabangsa dan juga mereka yang homeschool. So juga terbuka kepada mereka yang homeschool. Seperti yang kita mention tadi, yang kita katakan tadi, dia adalah 3 bulan. Pertandingan ini bermula daripada peringkat awal yang mana pelajar-pelajar perlu mengambil kuis dahulu dan kemudian kita akan untuk merebut tempat di peringkat negeri. Selepas tu kita ada di peringkat negeri dalam lebih kurang 20 pasukan yang akan pergi kepada peringkat separuh akhir, yang mana kita akan 80 pasukan di peringkat negeri, lepas tu akan ke peringkat separuh akhir di mana kita ada 20 pasukan yang akan masuk kepada peringkat akhir yang mana kita akan ada biasanya 5 pasukan. Dan mereka ini dimentor oleh ahli-ahli daripada YSN ataupun Young Scientist Network, ASM, yang merupakan saintis-saintis muda yang membantu mereka di samping guru-guru mentor. Setakat ini sejak tahun 83 kita telah ada lebih kurang 32 orang pemenang kuis ini dan yang telah menyertai lebih daripada 30,000 pasukan yang telah menyertainya. Dan kita mendapat sokongan daripada berbagai stakeholders termasuk Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Pendidikan Malaysia, Majlis Amanah Rakyat, CRES juga sekarang bersama kita, Sasbadi Online dan juga universiti-universiti tempatan. Setakat ini kita mempunyai lebih kurang untuk tahun ini sebanyak 725 pasukan telah mendaftar setakat hari inilah. Dan tarikh tutup untuk mendaftar, tarikh akhir ialah 8 Jun. So kita harap lebih lagi pasukan akan mendaftar. Terutamanya masalahnya sekarang daripada penyertaan daripada negeri Kelantan. Dia terlampau penyertaan yang terendah sekarang ni. So kita harap lebih lagi pada sekolah di negeri Kelantan akan juga mendaftar untuk menyertai pertandingan ni. Ini merupakan antara latar belakang mengenai National Science Challenge 2022. Selaku guru yang membawa kemenangan kepada Yayasan Saad ni, Kolej Yayasan Saad pada tahun lepas, Puan Ashimah, bagaimana Puan melihat sebenarnya pertandingan sebegini boleh memberi tambah nilai kepada para pelajar khususnya dalam bidang STEM? Pada pendapat saya sebagai seorang guru sains juga, program seperti ini menambah minat pelajar. Dia bukan sains sebagai subjek di sekolah sahaja, tapi boleh diaplikasi di luar.
Okay, and then yang saya sepanjang pengamatan saya sebagai guru mentor, saya pernah membawa student untuk 2 program, iaitu secara fizikal dan juga virtual. So kedua-duanya memberi impak yang berbeza kepada student, kepada pelajar. Sebagai contoh, kalau fizikal, pelajar lebih terdedah kepada praktikal, sebab dia dapat menjalankan eksperimen yang luar daripada silibus sekolah. Okay. Secara visual, pelajar lebih confident, lebih banyak masa untuk menyediakan pembentangan dan juga dia lebih fleksibel. Okay. So pada saya, NSC ini memberikan satu keyakinan, satu is kerjasama, dan yang keduanya memberi semangat ataupun kita kata minat yang mendalam kepada sains. Pelajar yang sebelum ini merasakan sains subjek yang sangat susah, tapi bila menyertai NSC dia lebih rasa seronok dan ingin menyambung pelajaran dalam bidang sains. Athena sekarang tingkatan berapa? Tingkatan 5. Tingkatan 5. Maksudnya juara tahun lepas ketika tingkatan 4 lah. Pada waktu itu projek apa yang dibawakan oleh Athena dan juga rakan pasukan? Kita membawa projek Growbox, iaitu pertanian moden yang menggabungkan pelbagai cara teknik yang bagus. Mungkin Athena juga boleh kongsikan pengalaman Athena ataupun ada tips nak diberikan kepada peserta pada tahun ini selaku bekas juara 2021 ni. Junior ke? Sebenarnya kumpulan saya sampai sekarang kami masih tak percaya yang hampir setahun kita menjuarai NSC ini. Sebab sejak tingkatan 1 kita dengar cerita senior menang. Pertandingan ni sangat prestige. Tapi saya masih ingat masa yang kami hampir setiap malam membuat perjumpaan untuk bersedia untuk NSC. Dan kami dapat banyak bantuan dari guru mentor kami dan saintis muda YSN ASM, Dr. Zaid Umar. Kami juga dapat bertemu bual dan mendapat pendapat daripada pakar-pakar sebab projek kami tentang pertanian, so kami dapat pendapat dari petani yang moden. So mereka pakar, mereka memberi pendapat tentang projek kami. Saya rasa untuk juniors, saya nak memberitahu yang ambil peluang sementara masih ada dan jangan regret kemudian. Okey. Jadi tahun lepas dilakukan secara virtual, pemenangnya di sini. Tahun ini masih lagi menyertai Athena? NSC sebenarnya sehingga tingkatan 4 sahaja. Sehingga tingkatan 4. Jadi juniornya akan masuklah, tetapi secara fizikal. Virtual juga tahun ini. Bagaimana? Boleh kembangkan lagi. Tahun ini kita masih lagi akan lakukan secara virtual. Tapi kita sedang dalam perbincangan dengan Kementerian Pendidikan. Mungkin kita akan tahu sama ada kita boleh lakukan secara face to face. Tapi buat masa ini perancangannya masih lagi virtual kerana kita tahu kan pasal endemik dan pandemik ni, dan tapi kita haraplah dia mungkin sekurang-kurangnya pertandingan akhir tu mungkin kita boleh buat secara face to face. Ya, Prof. Doktor juga mungkin boleh kongsikan apa tema yang diangkat pada tahun ini. Dan kalau kita lihat agak menarik sebab tahun ini ada M, ada E di belakangnya, ada ekonomi di belakang. Boleh beritahu kenapa elemen ekonomi itu dimasukkan pada tahun ini? STIE, ekonomi itu kerana kita lihat bahawa ekonomi ini penting, dan STEM sebenarnya adalah salah satu daripada bidang yang penting untuk kita merancakkan ekonomi Malaysia lah. So tahun ni temanya ialah pembangunan lestari untuk kesihatan planet berteraskan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi. STIE. Yang penting kita nak pelajar faham kat sini ialah pembangunan kesihatan planet. Sekarang ni semua orang bercakap berkenaan dengan kesihatan planet atau planetary health kan. Disebabkan oleh pandemik COVID, kita sekarang sedar, masyarakat sekarang sedar betapa pentingnya ekosistem dan alam semula jadi ni kita actually pelihara, dan dia perlu berada dalam keadaan seimbang. Kalau dia tak seimbang, itu yang kita akan mendapat masalah-masalah seperti COVID ni yang kita dapati. So ASM melihat ini adalah satu
program yang sangat penting untuk kita fahami kesaling bergantungan antara manusia, haiwan, alam sekitar untuk menjaga dan kesihatan dan kesejahteraan planet. Okey. So kita tahu pun negara kita kaya kan dengan biodiversity dan sebagainya. So itu yang kita nak kena jaga juga supaya biodiversity ni bila kita gunakan dia untuk kesejahteraan kita dan ekonomi, dia tidak menyebabkan keseimbangan berlaku lagi. So ini adalah penting. Jadi kita nak pelajar daripada peringkat awal sedar berkenaan dengan kesihatan planet ni, supaya mereka apabila mereka graduate dan bekerja nanti, kefahaman ni ada dalam diri mereka dan mereka boleh menjaga keseimbangan ni. Di samping kita boleh merancakkan lagi ekonomi kita dalam menggunakan STEM ni. Cikgu pula bagaimana melihat potensi-potensi yang ada pada pelajar, khususnya pelajar-pelajar di bawah bimbingan cikgu? Okey, pada saya pelajar dia mempunyai minat tapi mereka tak tahu ke mana hendak dituju. So program sebegini membantu pelajar untuk mengeksposkan diri mereka dari segi bakat, dari segi keyakinan dan juga kerjasama antara kumpulan. So program sebegini sangat bagus pada pendapat saya lah untuk membantu menaikkan industri especially sains, untuk memajukan sains dalam negara kita sendiri. Kalau boleh cikgu dan juga Athena kongsikan apa di antara persiapan dan juga persediaan yang dilakukan sebelum ini yang membawa kepada Kolej Yayasan Saad menjadi dan juga dinobatkan sebagai juara 2021. Athena? Kita mulakan dengan pelajar dahulu. Athena silakan. Seperti yang saya cakap tadi, kami membuat banyak persiapan, contoh perjumpaan setiap malam. So kami banyak dapatkan pendapat dari cikgu. So kita buat idea project, lepas tu tanya cikgu. Cikgu beri pendapat, lepas tu kita improvise. And then dalam proses tu kita banyak belajar tentang banyak ilmu baru lah. Lepas tu kita dapat search banyak dari internet. So banyak ilmu yang kita tak belajar dalam kelas tapi kita belajar melalui sumber luar. Ya. Dan to be honest, memang sewaktu persediaan sebelum pertandingan memang saya push student memang all out setiap malam. Kalau ada kelas pagi, malam akan ada perjumpaan. So itu adalah salah satu kelebihan sebenarnya virtual. Sebab kita student berada di rumah dan kita boleh monitor pergerakan perjalanan program. Jadi dalam persediaan itu, cikgu cakap tadi cikgu akan push pada setiap malam. Apa perkara-perkara yang diteliti oleh cikgu untuk memastikan mereka ini dapat ilmu apa yang dapat pengetahuan yang sepatutnya untuk memenangi pertandingan ini? Okey, so sepanjang setiap kali mereka mendapat ataupun kita kata ada poin tambahan ataupun ada perubahan dari segi idea, mereka akan rujuk dahulu, and then kalau ada yang saya rasa saya nampak ada kekurangan sedikit ataupun macam ada value added, saya akan komen dari segi itu. So setiap kali perjumpaan mesti akan ada input yang tambahan lah untuk memastikan yang pembentangan itu berjalan dengan lancar. Prof Dr, untuk pertandingan National Science Challenge ini, apa di antara kriteria ataupun elemen yang diperhatikan yang akan dinilai seperti Kolej Yayasan Saad yang boleh menjadikan mereka juara ni? Yang penting ialah kefahaman pelajar berkenaan dengan sains dan teknologi itu yang membawa kepada inovasi ataupun creation yang mereka buat. So mereka ada produk yang selain daripada quiz. Quiznya would be basically science topik. Tapi mereka akan membuat pembentangan berkenaan dengan satu hasil produk yang mana seperti mana cikgu cakap tadi. Tapi apa yang penting ialah mereka faham produk yang dibuat itu apakah background sainsnya di belakang. Apakah knowledge yang digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut. Sebab ini memberikan student awareness kepada kegunaan sains tu. Sebab saya rasa kebanyakan pelajar yang pergi belajar dia rasa sains tu dry kan. Tak tahu apa gunanya. Tapi bila mereka buat produk tu dan mereka tahu okey ini adalah kegunaan ilmu yang saya belajar sains ni kita boleh hasilkan ni dan inilah hasilnya. Itu yang menyebabkan pelajar lebih mahir dan mungkin lebih berminat. So yang itu yang penting dan itu adalah satu kriteria yang kita tengok. Sama ada pelajar faham atau tidak inovasi yang mereka lakukan itu apakah fundamental background sainsnya. Di peringkat akademik sains, apabila pertandingan ini dijalankan sejak dulu, macam mana
di peringkat akademik sains mengangkat suara-suara anak-anak ni. Dia fresh sebab ilmu yang datang daripada otak yang sangat fresh dalam bidang sains ini macam mana diangkat ke peringkat tertinggi. Kita kita bermula dulu dengan kuis saja kan. Sekarang kita dah ada pertandingan dan pembentangan dan kita ada sekarang ni kita ada ramai pemegang taruh ataupun stakeholders dan juga rakan-rakan partners. Okey. Contohnya CRES. CRES menjadi salah satu daripada partner kita. CRES ialah agensi yang menjaga kepada inovasi dan mereka boleh lihat kepada kreativiti pelajar ni. So bila pelajar ni lakukan produk yang baik, CRES akan membantu mereka untuk melihat bagaimana mereka boleh mengembangkan produk-produk ni. Dan di samping itu kita dah mula dapat lebih ramai pemegang taruh seperti Microbiology Society yang melihat kepada kegunaan microbiology dan sama ada pelajar ni faham kepada microbiology dan boleh digunakan seterusnya. Mungkin contoh dalam agriculture ni kan mereka guna microbiology techniques. Jadi pelajar-pelajar ni didedahkan kepada industri yang itu. So kita juga dah mula dapat sokongan daripada tahun ni American Chemical Society untuk melihat kepada the chemistry and the chemical application. Jadi kita dah mula dapat sokongan dan juga sponsorship dan juga partnership daripada berbagai bidang untuk mengangkat suara-suara untuk mengangkatnya. Saya setuju dengan Prof Dr sebab ada idea yang menarik tetapi kalau tidak dikomersialkan, tidak dipasarkan, sayang ianya terbantuk di situ sahaja. Baik, tadi Prof Dr dia mengatakan dalam sekarang ni 700 lebih penyertaan yang telah pun diterima. Mungkin Prof Dr juga boleh kongsikan sekali lagi bagaimana untuk menyertai pertandingan ini dan juga apakah hadiah penting ni Prof Dr. Ada yang menanti mereka selain piala yang cantik. Pusingan, ini piala pusingan. Piala pusingan. Okey, kita buat masa ini sedang berbincang satu macam mana untuk menyertai kita pergi kepada website sekarang ni. Website ASM dan mereka boleh mendaftar di situ di bawah National Science Challenge. Tahun ni pertandingan ni adalah percuma. Okey, saya rasa dah tertera di kaca TV macam mana untuk mereka daftar. Okey, tahun ni adalah percuma dan kita galakkanlah lebih ramai. Okey, cuma masa ni untuk makluman kita ada lebih kurang 65% pelajar yang masuk adalah wanita, perempuan, dan kita lebih galakkan juga nak menggalakkan lebih daripada tu pelajar lelaki Cabaran untuk lelaki. Come on boys. Panas. Dan kita juga harapkan lebih daripada negeri-negeri seperti Kelantan, Pulau Pinang yang masih rendah lagi penyertaan. Hadiahnya kita masih lagi bincangkan sebab masalahnya ialah kita lakukan pertandingan secara virtual dan kita masih lagi berdepan dengan walaupun bukan pandemik sekarang ni, transition to endemik COVID. Buat masa ini tahun lepas mereka dapat berinteraksi dengan pemenang hadiah Nobel melalui secara virtual dan boleh berbual satu sama lain. Dan pemenang hadiah Nobel ni actually bagi mereka motivation kan. Yalah, Nobel. Nobel Prize winner. Bukan nak dapat perkara yang mudah. Yes. So kita harap tahun ni mungkin kita boleh buat begitu juga dan juga kita sedang berbincang dengan beberapa agensi mungkin dengan Microsoft untuk mereka pergi ke pertandingan Microsoft ke ataupun bersama-sama. Okey, kalau kita boleh travel, mungkin kita boleh juga wujudkan balik semula hadiah-hadiah yang dulu hadiah dulu agak lumayan lah yang masa sebelum pandemik kerana mereka boleh travel, so kita banyak sponsorship untuk travel ke negeri-negeri seperti Jepun dan Sweden. Tapi Jepun pun baru buka dia punya border kan, so mungkin kita tak boleh bawa kepada
Japan Science Camp ke kan, Sapura Science Camp, tapi mungkin Malaysia punya Science Camp kita boleh buat. So special for them, ya. Ya, itu menarik sebenarnya untuk kita bercakap mengenai potensi anak-anak muda ini dalam National Science Challenge. Jadi kepada anda semua yang berminat, guru-guru yang menonton Sarawak Bagi Malaysia, jom bawa anak-anak murid anda untuk terus menyertai pertandingan ini. Jangan lupa untuk bawa boys pula. 60% perempuan. Sekarang boys mana? Boys, come on. Jadi anda boleh melawati saja laman Sesawan Jentera di kaca TV anda sebentar tadi. Jadi sama-samalah kita menyemarakkan lagi industri sains teknologi dan juga inovasi